Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Ramai yang komen cakap Ikmal ni kalau bercerita macam budak bodoh, macam budak yang tak pandai bercakap, macam budak yang tak pandai bercerita. Kenapalah dia bercerita macam ni? Ceritalah macam orangnya berakal. Dan untuk sahut cabaran mereka, hari ini saya akan bercerita menggunakan akal. Sebelum kita lanjutkan penceritaan kita pada malam ini, saya menyeru jasa baik semua untuk like, on notification button dan tekan button subscribe. Mana boleh campur? Kalau campur bahasa nanti jadi bahasa rojak, lalu menyebabkan berlakunya dosa-dosa dalam perbahasan. Oleh itu saya tukar kepada bahasa Melayu, maafkan saya. Untuk hadirin sekalian, jangan lupa ketikkan butang suka, jangan lupa ketikkan butang langgan dan jangan lupa ketikkan on notification button. Jangan lupa ketikkan Swiss dan jangan lupa tekankan butang notifikasi agar terus dapatkan cerita daripada Ikmal Hanif. Dan kalau anda semua mempunyai masa yang sesangat lapang, jumpalah untuk follow sosial media saya agar saya dapat terus maju ke hadapan. Kerana tanpa sokongan anda semua, saya hanyalah seketul ayam. Susahnya cakap bahasa macam ni ya. Tapi tak apa, demi memuaskan bahasa pusaka dan juga antarabangsa Malaysia, aku cakap apa ni? Saya akan terus berusaha untuk memajukan channel ini di mata dunia. Tanpa melengahkan masa lagi, seperti biasa, cerita pada malam ini diceritakan oleh salah seorang tim puaka. Tak boleh tim puaka. Diceritakan salah seorang oleh pasukan puaka oleh seorang insan yang diberi nama Izzuddin. Izzuddin ataupun lebih dikenali sebagai Izzuddin meninggal di Melaka. Meninggal. Astaghfirullahalazim. Lantak korang lah. Aku borak macam biasalah. Penat lah nak berformal. Ingat aku ni apa? Buletin utama. Wanita hari ini. Nona. Borak macam biasa dah lah geng. Nama pun YouTube. Kalau korang nak serius-serius, pergi tengok Animal Planet. Macam aku cakap tadi, cerita malam ni diceritakan oleh Din. Din ni duduk dekat Melaka. Kan senang borak macam tu. Dan sebelum aku teruskan cerita pada malam ni, aku nak tukar lampu merah aku dulu. Aku tak nak tepuk tangan geng. Tepuk tangan dah biasa sangat. Aku tak nak baling kain. Sebab kalau baling kain minggu lepas dah buat. Hari ni kita buat kelainan. Kelainan macam mana? Kejap. Ya Allah, jap. Lens aku macam kotor lah geng. Kejap. Cuci jap. Apa kotor sangat ni? Sorry lah geng. Kamu tak pakai kamera. So tak cuci lah sangat. Dah merah. Ini adalah keajaiban. Ya Allah, asal rambut aku macam gitu tu. Tak sekolah lah rambut ni. Dan cerita pada malam ni bertajuk Puaka Homestay. Din ni umur dia muda lagi geng. Baru 45 tahun. Orang kampung panggil dia Pak Din lah. Dan Pak Din ni ada sebuah homestay yang terletak di Melaka, betul-betul sebelah pantai. Memang homestay tu cantik gila geng. Tapi disebabkan oleh PKP, homestay tu dah lama tak berpenghuni. Dikatakan lebih kurang dalam setahun lah orang tak duduk kat homestay tu. Dan Pak Din ni pula, dia duduk dekat bandar. Jarak antara rumah dia dengan homestay tu lebih kurang dalam 20 km. So time PKP roadblock, dia tak boleh nak jenguk homestay tu. So memang homestay tu sunyi sepi lah, lengang. Memang tak pernah ada orang pergi selama setahun. Tapi Pak Din cakap, walaupun homestay tu tak dijenguk, dia still jaga potong rumput, dia still upah orang untuk kemas-kemaskan halaman rumah. Sehinggalah ada satu hari Pak Din ajak bini dia, Yang, jomlah hujung minggu ni kita tidur homestay nak. Kita kemas-kemas apa yang patut. Dah lama sangat tinggal tu Yang. Takut nanti Yang lembu bersarang dalam rumah tu. Macam mana tiba-tiba Pak Din boleh lepas roadblock ni daripada rumah dia nak pergi ke homestay ni? Jangan tanya aku geng. Kan kalau aku bagi tahu, tiba-tiba Pak Din nanti dia tajak aku punya tengkuk. So hari tu, hari Sabtu, Pak Din dan suami dia, suami pula, Pak Din dan isteri dia siap-siap lah nak pergi ke homestay tu. Dia siapkan baju satu malam, dia siapkan makanan bungkus apa yang patut. Diorang pun mulakanlah perjalanan.
Dan bila masuk dalam kawasan kampung homestay tu, orang cakap memang sunyi sepi sebab dia duduk kat kawasan pantai. Kawasan homestay Pak Din ni memang kawasan pelancongan. Maksudnya kat situlah ada hotel, ada homestay lain, ada chalet-chalet kecil. Dan bila PKP ni tak ada orang geng. Pantai sunyi sepi. Dia masuk dekat area pantai tu, tengok kiri kanan, uish, lengang. Pantai tak ada orang. Hotel banyak tutup. Sampai je dekat homestay, dia bagi signal, dia masuk dekat halaman rumah. Dia parking betul-betul tengah halaman. Memang homestay Pak Din ni, orang cakap rumah kecil je. Satu rumah ada 3 bilik, ada 2 toilet. Tapi halaman rumah dia agak besar. Tapi memang rumah kampung lah, jenis rumah yang ada atap zinc. Tapi yang penting geng, depan rumah hadap pantai. Time ni, isteri Pak Din stay dalam kereta. Dia nak kemas apa yang patut. Pak Din pun keluar daripada kereta. Tutup pintu, kita push. Lepas tu dia pun jalan lah sambil bawa kunci. Dia jalan depan pintu rumah. Dia baru masukkan kunci. Ketekak. Dia buka pintu homestay. That time geng, tiba-tiba tak tahu semena-mena bulu roma Pak Din ni naik, meremang. Tak tahu sebab apa, baru buka pintu, bulu roma dah meremang geng. Pak Din buka pintu, dia jenguk ke dalam. Gelap gelita. Memang bau macam bau rumah tinggal lah geng. Dan dia pun buka lampu. Dia mulakan langkah kanan masuk dalam rumah. Dan tengoklah atas lantai ada beberapa binatang mati. Bukan Komodo dragon geng yang mati. Adalah atas lantai tu 2-3 ekor jenazah-jenazah cicak. Maybe time tu 2-3 ekor cicak ni tengah mengangkat-angkat atas shilling. Tiba-tiba datang seorang member. Dia main picit-picit pinggang. Ecek. Dah jatuh. Pam! Bersepai. Innalillah. Waktu tu dah tengah hari. Pak Din tugas dia sapu halaman rumah. Sapu sampah, sapu daun-daun kering. Manakala bini dia settlekan dalam rumah. Mop lantai, lap-lap debu. Tengah Pak Din kusyuk sapu halaman rumah, kecekak. Tiba-tiba daripada dalam rumah bunyi orang menjerit. Pak Din pun tinggalkan penyapu, terus berlari masuk dalam rumah geng. Sebab dia bunyi isteri dia menjerit. Dia takutlah, mana tahu ada apa-apa jadi kat isteri dia ke. Masuk rumah je terus cari bini geng. Yang mana awak yang awak jangan menyorok yang ada apa-apa jadi ke. Rupa dia, bini dia duduk dalam bilik geng. Bila Pak Din intai dalam bilik, isteri dia tengah duduk atas kerusi dekat meja makeup. Tanyalah, yang awak okey tak, kenapa menjerit ni yang? Ada binatang mati ke yang? Ada ular ke bawah katil? Isteri dia senyap geng. Pak Din tanya lagi sekali. Yang awak kenapa senyap tiba-tiba ni yang? Ceritalah kat saya, janganlah simpan seorang-seorang. Perempuan ni complicated sikit geng. So Pak Din ni dia kena usaha lebih nak tahu apa yang jadi. Sebab apa? Sebab perempuan ni tak suka bercerita. Lepas tu isteri Pak Din pun slowly angkat tangan. Awak tengok bawah katil tu ada apa? Pak Din ni apa lagi sebagai seorang suami yang bertanggungjawab, dia bongkokkan badan tengok bawah katil. Dan terlihat betul-betul di bawah katil bahagian ujung sekali seakan ada satu kain putih. Pak Din pun ambil penyapu, dia tarik kain tu sampai terkeluar. Dan bila dah dapat tarik kain tu, Pak Din buka lah. Dan terlihat kain putih tersebut mempunyai beberapa tumpukan warna merah seakan darah. Dan juga ada beberapa kesan tanah. Pak Din pandang isteri dia. Muka isteri dia dah cuak. Pak Din cuba tenangkan keadaan. Dia cakap, yang ni tak ada apa-apa ni. Ni mesti dulu customer kita dulu tertinggal barang ni kot. Diorang lepas mandi pantai ke apa, tertinggal bawah katil ni. So Pak Din pun angkat kain tu, dia pergi buang dalam tong sampah. Dan dia pun sambunglah buat kerja tadi. Tak ada apa-apa jadi geng. Sampailah waktu malam menjelma. Waktu tu pukul 9 malam. Pak Din tengah duduk atas sofa depan TV sambil kunyah kuaci. Isteri dia tengah mandi dekat toilet. Tiba-tiba, tengah kusyuk layan majalah 3, terdengar di pintu hadapan seakan ada bunyi ketukan. Pak Din yang tengah kunyah koci ni pandanglah. Siapa datang homestay aku ni? Asal datang sini? Pak Din pun bangun, jalan ke arah pintu. Dia pun bukalah pintu. Intai keluar. Tak ada orang. Siapa yang ketuk pintu tadi? Tiba-tiba geng, bunyi daripada atas atap seakan ada benda berlari. Daripada depan sampai ke belakang.
Pak Din terkejut terus tunduk kepala. Dia ingat langit nak runtuh. Tapi dia fikir balik, Musang kot. Musang pandai ketuk pintu sekarang, dah sekolah. So dia pun tutup pintu. Dia berjalan ke arah sofa. Baru 2-3 langkah berjalan ke belakang, tiba-tiba lagi sekali bunyi. Tapi time ni Pak Din buat bodoh. Dia terus duduk atas sofa. Dia sambung ambil kuaci, dia gigit. 2-3 minit senyap. Dan lagi sekali bunyi. Tapi ketukan kali ni lagi kuat daripada sebelumnya. Tum, 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 tum. Pak Din buat bodoh, geng. Tiba-tiba isteri dia yang baru siap mandi tadi cakap, bang, asal tak buka pintu tu? Ada orang ketuk gedung. Buka no pintu tu. Malas awak makan kuaci, buka pintu pun malas. Semua kerja saya kena buat dalam rumah ni. Awak buat apa? Perempuan memang suka marah tanpa sebab, geng. So Pak Din pun jeling isteri dia. Yelah, janganlah marah. Bangun, berjalan ke arah pintu. Dia buka lagi sekali pintu. Intai. Kosong. Tak ada orang. Dalam hati Pak Din rasa macam, ini siapa nak ajak bergurau ni malam-malam ni? Dia pun nak tutup pintu. Baru pintu tu nak tutup half, tiba-tiba ada satu tiupan angin lembut meniup daripada luar ke arah dalam, menyapu lembut ke arah muka Pak Din. Tapi angin tersebut berbau bangkai, geng. Bangkai lama seakan yang sedang mereput. Pak Din pun intai lagi sekali kat luar. Tak ada pula binatang mati. Bau apa ni? Time tu hati Pak Din dah rasa tak best. Dia pun tutup pintu. Dia kembali berjalan ke arah sofa. Dan bau bangkai tadi, kalau tadi just lalu je, tiba-tiba hilang. Malam tu pukul 2 pagi. Dua mempelai ni tengah tidur elok atas katil dalam bilik gelap gelita. Tiba-tiba Pak Din rasa macam nak terkucil lah. Dia pun bangun, duduk atas katil. Dia pun berdirilah nak keluar ke toilet. Toilet ada dekat dapur, geng. So dia buka pintu bilik, tengok kat ruang tamu gelap gelita. Dia jalan dalam 3 langkah, masuk ke arah dapur, buka lampu dapur. Tegang sikit. Dia pun masuk dalam toilet. Masa dia tengah meneran dalam toilet tu, geng, tiba-tiba dia terbunyi sesuatu dekat dapur. Seakan macam ada orang tengah memasak, mengacau something. Settle buat hal dia, Pak Din bangun, dia flush toilet. Bunyi air, geng. Lepas tu Pak Din buka pintu. Nampak betul-betul di hadapan Pak Din isteri dia, geng, yang tengah berdiri membelakangkan Pak Din seakan tengah mengacau sesuatu. Pak Din tadi terkejut. Uish, bini aku malam-malam berjaga macam ni. Dia pun berjalanlah ke arah bini dia. Yang, awak buat air apa yang malam-malam ni? Tadi bukan ke dah tidur ke? Isteri dia senyap, tak jawab apa-apa. Pak Din tanya lagi sekali. Yang awak okey tak ni? Asal tiba-tiba buat air ni? Isteri dia senyap, tak jawab pertanyaan Pak Din. Tapi nampak isteri dia tengah kacau air masak. Tapi time tu Pak Din rasa lemau, rasa penat. Dalam hati Pak Din dia cakap, lantak kau lah perempuan, aku penat ni seharian menyapu, mengemas rumah. Engkau tak nak borak dengan aku pula. Laki memang berani cakap dalam hati je, geng. Kalau depan-depan dia tak berani. So Pak Din pun dah pandang isteri dia macam tu. Dia pun, lantak kau lah, kau buatlah apa kau nak buat air ke, aku nak tidur lah, penat lah. Pak Din pun berjalanlah masuk ke dalam bilik. Bila dia langkah masuk ke dalam bilik, bilik tersebut adalah cahaya sama-sama. Dan Pak Din terlihat di atas katil ada isteri dia yang tengah tidur, tapi tidur yang membelakangkan Pak Din. Dan tiba-tiba Pak Din macam terfikir, isteri aku tadi siapa kat dapur? Terus Pak Din dudak-dudak, dia tutup pintu bilik. Dia terus baring atas katil, terus peluk bini dia, geng. Bini dia yang tengah tidur tanya, bang, awak okey tak bang? Kenapa peluk saya kuat sangat ni bang? Kenapa gigil-gigil ni? Awak demam ke? Sebab time tu Pak Din peluk bini dia sambil gigil, geng, sambil shaking. Isteri dia tanya lagi, tapi kali ni suara lembut sangat. Bang, okey tak ni bang? Kenapa ni? Bila Pak Din jawab saya okey je, tiba-tiba, geng, seluruh bilik tu seakan berbau bangkai yang sangat kuat. Sama seperti bau yang Pak Din tercium tadi masa nak tutup pintu. Pak Din yang tengah peluk isteri dia ni buka mata, tengok kiri kanan. Gelap gelita, tak ada apa-apa. Dari mana datang bau ni? Dan dia pun tanyalah isteri dia, Yang, awak
awak tercium tak yang bau apa ni yang kuat sangat bau ni? Dan isteri dia nyaut, bau apa bang? Tak ada bau apa-apa pun. Abang bau apa ni? Pak Din jawab, mana saya tahu yang bau macam bau bangkai teruk sangat ni yang. Busuk lah, bau apa ni yang? Awak kentut ke? Part kentut tu aku tambah. Kalau betul-betul Pak Din cakap macam tu kat bini dia, esoknya kepala Pak Din ada atas pagar kena penggal. Isteri dia balas, bang tak ada pun, tidurlah, tak ada apa-apa tu, awak tu penat sangat. Dan tiba-tiba terbunyi satu ketukan pintu. Pintu bilik yang diorang tengah tidur tu seakan diketuk. Dan dari luar ada satu suara perempuan. Dan suara perempuan tersebut sama seperti suara isteri Pak Din. Dan dia cakap, Bang, awak kunci pintu bang. Macam mana saya nak masuk? Kenapa awak kunci pintu? Saya nak tidur juga ni bang. Suara isteri Pak Din, geng. Pak Din tadi fikir, uish, suara isteri aku kat luar tu. Kalau tu suara isteri aku, siapa yang aku peluk ni? Ya Allah, ya Allah. Slowly dia tarik tangan dia daripada tubuh tersebut, dia ke belakang. Dan tubuh tersebut seakan tanya Pak Din, Bang, kenapa bang? Awak takut ke? Pak Din terus melompat turun katil, buka pintu. Dia buka pintu, terserempak betul-betul di depan muka dia ada isteri dia, geng. Pak Din pusing belakang tengok kat katil, kosong. Tak ada apa-apa. Isteri dia tengok Pak Din cuak macam tu, dia tanya, bang, awak okey tak? Kenapa cuak-cuak ni bang? Pak Din tak fikir panjang. Dia tarik tangan isteri dia, dia bagi tudung, awak pakai ni. Pak, baling kat muka isteri dia. Dia terus tarik tangan isteri dia, ambil kunci kereta, keluar daripada rumah tu, masuk kereta dan terus caw daripada rumah tersebut. Memang dia tinggal rumah tu dengan pintu tak bertutup, dengan lampu tak bertutup. Orang cakap memang pencuri masuk, memang free je dapat gift. Yelah, free merompak, at the same time free Pontianak. Pak Din time ni tengah gigil drive kereta. Dia tanya isteri dia, yang, bukankah tadi awak dekat dalam bilik ke tidur dengan saya? Macam mana tiba-tiba awak kat luar yang? Dan isteri dia cakap, bang, tak ada lah bang. Kan tadi kat dapur awak tegur saya. Saya tengah buat air, saya dahaga. Pak Din pun jawab, dah kalau tu kenapa awak tak menyahut? Kenapa awak senyap je? Dah awak nampak saya tengah buat air, awak tanya saya buat apa? Buat apa saya nak jawab? Orang penat-penat nak jawab. Terus malam tu, diorang caw balik rumah. Pak Din seminggu demam sebab peluk Pontianak. 3 hari lepas tu, isteri Pak Din datang semula ke rumah tu, tapi dengan ustaz. Time ni Pak Din tak ikut, geng. Dia trauma. Dan bila dia masuk ke rumah tu, memang ustaz cakap, berat rumah awak ni, lama sangat tinggal, ada benda yang menginap. Dan bila diorang masuk ke bilik tidur suami isteri malam tu, terlihat di atas katil tu ada kain putih yang ada topokan warna merah dan juga kesan tanah. Sama seperti kain putih yang Pak Din buang pada awal-awal tadi. Isteri dia pun pandang kain tu, ustaz, kain ni saya dah buang ustaz, macam mana ada atas katil ni? Dan ustaz cakap, biasalah puan, bila rumah ni lama tak berpenghuni, tepi pantai pula, memang benda tu suka datang. Dia suka tinggal. So tak apalah, kita settlekan dengan cara baik, kita halau dia dengan cara baik. That's all for today guys. Kalau korang suka cerita ni, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Minta maaf juga sebab lambat buat cerita minggu ni. Biasalah, final Sam ni penat, geng. Dan aku nak minta maaf kalau ada orang tak puas hati dengan video aku, cara aku bercakap ke. Maybe kalau korang tak puas hati, itu maksudnya korang bukan target audience aku. Sebab apa? Sebab orang cakap setengah orang suka tengok Animal Planet, setengah orang suka tengok Disney Channel. So aku rasa that's all lah for today. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.